Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera permata-permata hati cikgu. Semoga kalian berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Hari ini kita teruskan lagi kelas Bahasa Melayu Cikgu Muhammad Sharif. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin berbincang pula tentang bahagian A. Latihan bahagian A. Hari ini kita akan membincangkan dan menerangkan bagaimana cara teknik yang sesuai menggunakan satu teknik yang ingin cikgu perkenalkan kepada kalian pada hari ini. Adakah kalian sudah bersedia? Kalau sudah bersedia dengan alat tulis, sudah bersedia dengan buku, dengan cetakan dan sebagainya, jom kita buat latihan bahagian A. Okey, pada hari ini, tadi cikgu dah beritahu, cikgu nak memperkenalkan satu teknik yang sesuai untuk membina ayat gramatik. Cikgu namakan teknik itu dengan teknik salam. Kita bersalam. Tetapi musim COVID-19 ini jangan bersalam. Kerana kita bimbang COVID-19 boleh merebak. Kita nak putuskan rantaian. Jom kita lihat apakah teknik salam yang ingin cikgu perkenalkan. S. Apa itu S? S ialah untuk siapa? Iaitu nama orang. Ali ke, Abu ke, Siti ke, Ahcong ke, Kak Ramasami ke, semua nama boleh digunakan ataupun watak. Bagaimana dengan watak? Seorang lelaki, seorang perempuan. Jangan seorang pondan, sudah. Tak nak seorang lelaki, seorang perempuan, seorang pelajar, seorang murid, seorang guru, seorang petani. Boleh. Okey, seterusnya pula ialah kita. Kita untuk bahagian A yang tajuknya berkaitan dengan cara-cara, langkah-langkah bagaimana itu kita guna kita. Aku tak mahu. Aku, saya, kami. Jangan dalam penulisan bahagian A. Tidak sesuai. Seterusnya, selepas A, A. Lepas S, A. Silap pula. Lepas S, A. Salam. S, A. A untuk apa? A untuk aktiviti. Kita guna kata kerja yang sesuai. Kata kerja atau perbuatan yang terdapat dalam bahan grafik. Dalam soalan kita boleh banyak kata kerja. Kita bulatkan dan kita tulis apakah kata kerja yang terdapat dalam soalan tersebut. Selanjutnya selepas S, A, L. L untuk lokasi. Kita guna di, kita guna ke, kita guna pada. Dan ingat pesanan cikgu, ada perbezaan antara di dengan pada. Pada itu yang disandarkan pada dinding, pada kertas. Jam dilekatkan pada dinding, bukan jam dilekatkan di dinding. Itu semua cikgu sudah ajar dalam latihan tata bahasa. Ingat tak? Mesti ingat kan? Anak murid cikgu ni semua yang ingat apa yang telah cikgu ajar kepada anda, yang telah anda pelajari. A yang kedua, S-A-L, A yang kedua. A yang kedua ialah alatan. Sama ada dengan atau menggunakan. Kalau boleh, janganlah guna dengan menggunakan. Walaupun satu ayatnya betul, tapi macam lewah. Jadi kita guna salah satu sama ada dengan atau menggunakan. Boleh faham? Dan M, yang terakhir M, S-A-L-A-M. M itu mengapa. Mengapa kita ingat suka. Ini selalu cikgu terangkan dalam kelas-kelas cikgu. Kita guna suka. Apa dia suka? Supaya, untuk, kerana, dan agar. Nak tambah di cikgu, sukat, dengan, juga boleh. Ikut kita mana-mana yang penting kita pada mengapa itu kita perluaskan lagi ayat itu supaya ayat itu menjadi ayat yang gramatis. Barulah ayat macam ni, ayat itu menarik, ayat itu mantap. Barulah cikgu tak teragak-agak nak bagi 10 markah. Siapa nak 10 markah? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa nak 10 markah? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Ada cikgu tengok tu. Ada yang mengangkat tangan. Bersemangat untuk mendapat 10 markah. Jom kita teruskan lagi kelas kita. Contoh menulis ayat berdasarkan teknik salam. Jadi kita tengok apakah contoh bagaimana
cara kita menulis ayat berdasarkan teknik salam. Contoh gambar ini. Gambar di bawah menunjukkan situasi semasa program kita semula. Tulis 5 ayat tentang gambar tersebut. Gambar tu apa langkah pertama? Cuba cakap. Langkah pertama yang kita perlu buat ialah kita baca ayat, faham ayat, kemudian kita bulatkan. Bulatkan pada gambar. Kemudian fikir, perhati gambar, fikir, apakah yang seorang lelaki itu sedang buat? Oh, dia sedang menyusun. Mulakan dengan S. Siapa? Pemandu lori. Tak, cikgu saya nak guna nama cikgu. Pakcik Ali, Pakcik Azli, Pakcik Azri. Mana-mana pun boleh. Tak kisah cikgu nak guna nama Pakcik Ah Kiong. Boleh. Pakcik Mutu. Boleh. Kalau upin-upin kan, Pakcik Mutu. Boleh kita guna Pakcik Mutu. Aktiviti. Apakah perbuatan yang sedang dilakukannya? Menyusun kotak-kotak. Nampak jelas gambar itu. Dia menyusun kotak-kotak. Lokasinya di mana? Lokasinya ke dalam lori. Alatan tak perlulah kerana dia tentulah menyusun menggunakan tangan. Jadi tak perlu kata menyusun kotak-kotak kalori menggunakan tangan. Dah tentu dia menggunakan tangan. Mana ada orang menyusun kotak dengan kaki, dengan hidung? Tak ada. Jadi kita kena baik yang logik. Okey, boleh faham setakat ni? Kemudian kita teruskan dengan mengapa. Fikir suka. Mana yang sesuai? Supaya, untuk, kerana, agar. Apakah yang sesuai? Cikgu pilih supaya. Supaya apa? Supaya kemas dan teratur. Jadi ayat kita akan menjadi pemandu lori menyusun kotak-kotak ke dalam lori supaya kemas dan teratur. Nampak mudah kan? Buat kotak macam tu. Sebagai latihan, kita kalau tak dah lama-lama nanti secara langsung kamu dah ingat di dalam kepala. Mula dengan siapa tu aktiviti, kemudian lokasi, alat jika ada, dan mengapa. Terus ingat mengapa. Ingat suka. Mana yang saya nak guna? Supaya, untuk, kerana, agar. Nampak mudah kan? Baiklah, kita teruskan lagi kelas kita. Jom kita membina 5 ayat gramatis bahagian A ini. Cikgu dah sediakan latihan yang sesuai untuk kamu membina 5 ayat pada kelas kali ini. Gambar ni pun ada kaitan dengan kamu. Kamu buat hari-hari sebab kita ada jadual tugas dekat dalam kelas yang dilekatkan pada dinding. Pampang nama kamu dekat situ betul hari ini. Apakah tugas kamu pada hari tersebut? Okey, tengok gambar. Gambar di bawah menunjukkan situasi semasa program gotong royong. Tulis 5 ayat tentang gambar tersebut. Perhatikan gambar dulu. Tengok dia buat apa, yang ni dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa. Baru kita tengok apakah kata kerja yang sesuai kita nak. Kita cari kata kerja dahulu, terlebih dahulu. Kita dulu. Tengok yang depan sikit. Cikgu suka mencari kata kerja ini mengikut arah jam. Tetapi kamu nak buat ayat mana-mana dulu pun boleh. Tapi cikgu suka cari mengikut arah jam. Tengok yang pertama yang kita buat ni, apa dia buat? Cikgu nampak tu. Ada yang memberitahu cikgu. Cikgu, saya nak jawab. Dia sedang buat apa? Dia sedang memadam papan putih, cikgu. Itu kata kerjanya. Kata kerja transitif. Selepas kata kerja, mesti diikuti dengan objek. Memadam apa? Memadam papan putih. Kemudian lihat pula. Memegang penyapu. Ada sampah. Tentulah kata kerjanya menyapu sampah. Dekat tingkap pula. Apa yang 2 orang? Ada 2 orang tu. Dia buat apa tu 2 orang tu? Dia sedang mengelap cermin tingkap. Selalu murid buat mengelap tingkap. Tingkap tu keseluruhan. Kita buat mengelap cermin tingkap. Lebih teliti. Lebih, orang kata apa, spesifik apa yang dia lap. Sebelah dia tu pula buat apa? Rajinnya. Apa dia buat itu? Dia sedang mengikat langsir. Nanti fikirkan dia mengikat langsir kenapa? Nanti kan cikgu yakinlah murid-murid akan terus dapat mengikat langsir untuk apa? Terus akan bagi jawapan, akan terbayang dalam fikiran yang suci murni itu. Nampak dia tengah buat apa? Apa sebabnya? Berikutnya, apa pula? Cikgu, saya nak buat menyapu sampah, cikgu. Sesuai tak? Jangan guna
dua kata kerja yang sama dalam ayat. Cikgu selalu berpesan kepada anak-anak permata hati cikgu, kreatif, kena fikir, dan menyapu tu dah ada menyapu sampah. Apakah kata kerja yang sesuai lagi untuk menggantikan ayat perkataan menyapu? Tu saya terfikir. Ayatnya cikgu, saya nak buat kata kerjanya cikgu, membersihkan kawasan meja. Dah tak sama dengan menyapu. Dia kata jangan sama je. Seerti tak apa. Menyapu, membersihkan, seerti. Tapi kata kerja tidak sama. Kreatif. Kena kreatif. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Macam mana kita nak membina ayat satu demi satu? Macam biasa, anda perlu gariskan kata kunci. Apabila dah gariskan kata kunci, kemudian kita lihat satu demi satu. Tadi dia buat apa tadi? Memadam papan putih. Jadi mulakan dengan siapa? Jamal. Maksudnya nama Jamal. Kemudian ataupun nak buat seorang budak lelaki, seorang murid lelaki pun boleh. Apa aktivitinya? Memadam papan putih. Lokasi di mana? Di hadapan kelasnya. Tak susah kan nak fikirkan lokasinya di mana. Di mana lokasinya. Jadi anak-anak boleh fikirkan lokasi di mana. Di hadapan kelas, di dalam kelas. Pun anak-anak boleh fikirkan. Tak susah pun kan. Tak susah. Itu cikgu nak. Cikgu nak anak-anak sentiasa fikir. Tak susah untuk bina ayat. Alatannya menggunakan pemadam. Menggunakan pemadam. Dengan pemadam. Mana-mana pun boleh. Jangan guna dengan menggunakan sahaja. Cikgu tidak menggalakkan kerana menjadi seperti lewah. Ada dua fungsi yang sama dalam satu ayat. Tapi kalau nak guna, tidak menjadi satu kesalahan. Kita pakai kita cantik. Itu sahaja. Mengapa? Fikirkan kenapa Jamal ini memadam papan putih. Kerana itu tugasnya pada hari itu, ataupun kerana itu tugasnya pada hari tersebut. Apa hari tersebut lah. Okay? Kerana itu tugasnya pada hari tersebut. Dah menarik dah ayat anda. Jamal memadam papan putih di hadapan kelasnya menggunakan pemadam kerana itu tugasnya pada hari tersebut. Itu tu ganti dengan tersebut. Baru dah gramatik. Bila kita membaca kan, cikgu sengaja letak itu tu. Bila kamu baca tu, ada itu, ada itu. Tak menarik lah cikgu. Jadi, kerana itu tugasnya pada hari tersebut. Terus kita tukar bila kita baca balik ayatnya. Itu teknik yang cikgu nak anda buat. Tak semesti nak buat kotak kan. Bila dah ingat, hafal dah SALAM. Dah hafal dah. Jadi mula dengan siapa, aktiviti, lokasi, alatan jika ada, dan mengapa itu penting. Letak tanda soal besar-besar. Supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar apa? Pasti murid-murid dapat membina ayat gramatis. Okay. Selanjutnya ayat yang kedua. Apa tadi kita bulatkan tadi? Bulat tadi menyapu sampah. Siapa? Neolofa. Neolofa. Sebab apa cikgu guna nama Neolofa? Murid-murid suka guna nama-nama yang popular-popular. Mirafizah ke? Neolofa ke? Abang hati artis kan. Kalau murid perempuan pula, dia akan tulis nama pelakon Korea. Macam-macam. Samyang. Samyang ke Samyang. Ingat pula Mi Samyang. Mi Samyang kan. Tak kisahlah nama itu. Asalkan logik. Asalkan logik dan tidak menyentuh mana-mana orang individu yang sensitif. Seorang murid perempuan. Kotak tu kecil juga seorang murid je lah. Seorang murid perempuan. Aktivitinya kita tadi menyapu sampah. Lokasi di mana? Di tepi kelasnya. Tadi di hadapan kelas. Sekarang di tepi kelasnya. Alatannya menggunakan penyapu. Cikgu, saya nak buat menggunakan sebatang penyapu. Terbaik. Masukkan menggunakan sebatang penyapu. Menggunakan penjodoh bilangan. Lagi mantap. Masukkan penjodoh bilangan jika ada. Menggunakan sebatang penyapu. Terbaik. Mengapa tadi? Fikirkan untuk menjaga kebersihan. Dah ada perluasan predikat. Sekarang, senang ke susah? Cuba fikir. Senang ke susah? Anda membina ayat menggunakan teknik salam. Ada dengar? Senang cikgu. Saya yakin boleh buat cikgu. Itu yang cikgu mahu.
anda lakukan. Seterusnya kita teruskan lagi ayat yang ketiga. Tadi kita telah bulatkan ada dua orang ini sedang buat apa? Mengelap cermin tingkap kan. Kita letak sini mengelap. Okay. Sami dan Ahmed. Kelas 1 Malaysia. Kita tulislah nama orang Melayu, orang Cina, orang India. Cuma pastikan gambar itu, kalau gambar itu lelaki, nama lelaki. Kalau gambar itu perempuan, tulis nama perempuan. Cikgu, ada murid cikgu yang nakal. Dia kata nak tulis nama apa? Dia nak tulis nama nama lupa pula, tak terlintas pula kosmetik yang popular itu. Sajat. Dia kata, cikgu saya nak tulis nama Sajat cikgu. Pada cikgu tulis dah, tak ada masalah. Asalkan nama. Okay, aktiviti mengelap cermin tingkap. Kita cakap tadi kan, kalau boleh kita buat mengelap cermin tingkap. Jangan buat mengelap tingkap-tingkap, itu umum. Dia mengelap apa? Dia mengelap cermin tingkap. Nampak bahawa kamu memerhatikan gambar dengan baik. Lokasi di mana? Di bilik darjah mereka. Kenapa guna mereka? Sebab dua kan. Sami dan Ahming tadi. Alatan menggunakan kain buruh. Mengapa? Agar tidak berhabuk. Supaya kelas menjadi lebih selesa. Mengapa ni macam-macam sebenarnya. Ini hanya carangan cikgu. Kamu boleh fikirkan. Kadang-kadang tu kan idea-idea yang permata hati cikgu berikan, murid-murid cikgu berikan, cikgu tak terfikir pun. Tapi dia bagi ayat tu menarik. Kata kerja perluasan predikat idea cukup mantap. Dan seterusnya ayat yang keempat. Dekat sebelah tingkap itu. Dia tadi kita kata apa tadi? Mengikat langsir. Siapa? Fatin. Aktivitinya mengikat langsir. Lokasi di mana? Pada tingkap. Tempatlah kan? Mengikat langsir pada tingkap. Alat menggunakan tangan tak payahlah kan? Mengikat menggunakan getah. Guna getah ataupun pengikat langsir itu. Kita tak payah buat alatan, tak apa. Mengapa? Supaya cahaya dapat menerangi kelasnya. Cahaya cukup. Cikgu, saya nak buat supaya udara segar masuk ke dalam kelas. Boleh. Supaya dapat melihat pemandangan di luar kelas. Boleh. Kreatif. Mengapa ni akan menjadikan anda kreatif untuk memikirkannya. Caranya ingat suka. Supaya apa? Untuk apa? Kerana apa? Agar apa? Barulah kita akan menjadi ayat yang gramatik. Cikgu baca pun seronok. Hebatlah Fatin ni. Cikgu bagi 10 markah. Contohlah kalau Fatin yang menulis ayat ini kan. Dia guna nama dia sendiri kan. Apa salahnya? Pemeriksa bukan tahu pun. Nampak? Tu caranya. Ayat yang terakhir. Apa lagi dibuat tadi? Kita tadi membersihkan kawasan meja. Jangan buat sekali lagi menyapu kerana tadi kita dah ayat yang kedua. Kita dah buat menyapu. Siapa Camelia? Seorang murid perempuan yang bertudung. Pun boleh. Kalau tak nak guna Camelia, seorang murid perempuan yang bertudung. Itu namanya perluasan subjek. Aktiviti membersihkan kawasan meja itu. Alat menggunakan penyapu. Mengapa? Untuk memastikan kelasnya sentiasa bersih dan ceria, cikgu. Boleh cikgu buat sini untuk memastikan kelasnya bersih. Nak tambah menjadikan kelasnya bersih dan ceria, cikgu. Boleh. Cikgu suka menggalakkan anda berfikir dengan kreatif. Fikirkan mengapa. Dan hati-hati dengan ejaan. Hati-hati dengan tanda baca. Macam kan, kita guna teknik apa? Sepit. Sudah terangkan dah pada kelas yang lalu. Guna sepit, tengok struktur ayat, tengok ejaan, lihat pembendaraan kata, lihat imbuhan dan T tanda baca. Ataupun tepis, T tanda baca, I ejaan, P pembendaraan kata, penggunaan kata, I imbuhan dan S struktur ayat. Dah siap? Macam tadi kan, contoh dia ada itu 2 kali. Tak menarik. Tukar kepada tersebut. Itu yang cikgu mahu anda lakukan setiap kali anda membuat latihan. Sama ada di dalam kelas mahupun latihan yang kamu buat sendiri di rumah cikgu. Amat yakin murid-murid cikgu ini rajin. Kalau
membuat latihan ni, buat latihan rumah, mak beli buku latihan. Jadi anak-anak tidak membazir masa, terutama waktu PKP ni, dia buat latihan, dia buat, oh Cikgu Syarif dah ajar tentang buat 5 ayat. Ada latihan lah mak, saya nak buat dah 5 ayat mak. Mak pun senyum je. Cinya anak aku ini. Okey, mudahkan jika menggunakan formula untuk menulis ayat-ayat gramatis itu tadi. Cikgu yakin anda berasa, oh mudah sebenarnya. Murid tahun 4 pun rasa mudah nak membina ayat sebegini. Murid tahun 3 pun boleh menggunakan ayat sebegini. Murid tahun 2 pun boleh fikir, oh dia mula dengan siapa? Dia mula dengan, kemudian diikuti dengan aktiviti, kemudian diikuti dengan lokasi di mana, lepas tu dia fikirkan alat jika ada, dan mengapa, supaya apa, untuk apa, kerana apa, agar apa. Semua murid boleh membina ayat yang gramatis dengan baik. Baiklah, latihan seterusnya sila siapkan latihan tersebut sebagai pengukuhan. Ingat anda berusaha, anda percaya. Cikgu dah tunjukkan contoh, ini video jadi boleh ulang. Kalau saya tak faham, patah balik ke belakang, perhati balik penerangan cikgu. Sebab tu cikgu suka buat video sebegini supaya kamu boleh ulang, boleh faham, supaya kamu dapat menghasilkan ayat-ayat yang gramatis, yang baik. Kalau misalnya kata tak mampu buat sikit-sikit, hari ni buat 3 ayat saja. Siapa, aktiviti, lokasi. Lepas tu esok tambah lagi ayat, siapa, aktiviti, lokasi, alat. Hari yang berikutnya tambah lagi siapa, aktiviti, lokasi, alat dan mengapa. Lama kelamaan jadi satu perkara yang biasa. Biasa kan, yang betul-betul kan yang biasa. Anda berusaha, anda percaya. Kita kena berusaha memantapkan latihan kita. Gambar di bawah menunjukkan situasi semasa gotong royong. Tadi gotong royong dekat kelas. Cikgu ambil gambar yang sama, aktiviti yang sama, tetapi tempat yang berbeza. Tadi dalam kelas, yang ini dekat mana pula? Ini di luar kelas, di kawasan persekitaran sekolah. Banyak kata kerja yang terdapat di situ. Ada apa, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa. Kali ini cikgu nak tutup mulut. Cikgu tak nak beritahu apakah kata kerja yang ada. Cikgu nak anak-anak permata hati cikgu fikirkan kata kerja yang sesuai. Ada banyak kata kerja itu. Tak silap cikgu sampai 10 kata kerja di situ. Jadi kamu pilih 5 sahaja kata kerja yang sesuai. 5, cikgu nak 5. 5 sahaja kata kerja yang sesuai. Kamu cuba bina 5 ayat. Yakin pada diri kamu. Tulis salam pada kertas. Latihan kamu itu mula dengan S, aktiviti, lokasi, alatan jika ada, dan mengapa. Tulis suka, supaya apa, untuk apa, kerana apa, agar apa. Yakin bahawa kamu boleh buat. Anda berusaha, anda akan percaya. Jadi, dah siap semua. Jadi, itulah sahaja perkongsian ilmu yang tidak seberapa ini dari hamba yang serba cetek. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang ada cikgu seumpama setitik sahaja daripada lautan yang luas. Semoga dengan perkongsian yang tidak seberapa ini dapat membantu anak-anak permata hati cikgu membuat latihan di rumah semasa PKPB ini, supaya dapat suatu pembelajaran PDPR ini, pembelajaran dari rumah sahaja. Semoga anda boleh lakukan. Anda berusaha, anda percaya. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terbaik anda berusaha, anda akan percaya. Ingat buat tugasan yang diberikan. Bye-bye. Jumpa lagi.